Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis, Pengurusi Masjid, serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah, sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri melainkan sedikit sahaja ilmu. Dia bagi dekat kita ni sedikit sangat ilmu. Jadi yang sedikit inilah kita kongsikan. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan kalaulah di muka bumi Allah Ta'ala ini dipenuhi dengan pohon-pohon untuk dijadikan pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dibantu pula dengan 7 lautan sebagai tinta, sebagai dakwah, namun kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah habis ditulis. Jadi yang dia bagi kat kita ni cuma sikit dia tuan-tuan. Yang sikit ni pun kita dah rasa lain macam lah. Rasa macam hebatnya. Tu baru sikit tuan-tuan kan. Kok dia bagi banyak lagi tunggal langgang kita ni. Baru dia bagi sikit pun kita dah lain macam dabik dada dia. Nak berbahas, nak berdebat, nak berhujah. Tu baru bagi sikit tu. Tu baru bagi sikit. Mengaji yang tak seberapa tahun ni lah, habis 10 tahun mengaji, dapat gelaran, dapat gelaran macam-macam lah. Mula-mula Al-Fadil Ustaz,
Dapat Al-Fadil Ustaz tu pun dah rasa lain, tuan-tuan. Dapat Sahibul Fadilah, Al-Fadil, Al-Mukarram, dia lain panjang lagi tu. Kan? Lagi panjang gelaran tu nanti, lagi jahanam gitu. Kan lagi elok. Kan? Itu yang pengusi cakap dia tu. Kan? Belajar kat sini, belajar kat sini. Itu sembang tu tuan-tuan pun tengok lain macam. Ubat ustaz ni. Kan? Tu belum lagi Sahibul Fadilah, Tuan Guru, Syekh, Maulana, Doktor, Profesor. Kau dapat gelaran tu, waktu tu orang tegur pun tak mau dengar tu. Waktu tu orang tegur kita pun kita tak apa nak dengar lah, tak boleh nak terima lah. Tuan-tuan, siapa nak tegur saya? Tak nampak kegelaran saya siapa? And kita dapat gelaran haji pun rasa lain macam. Dulu orang panggil Abu, kan? Dulu lah Abu apa? Dapat pergi haji, balik tang haji kan, orang panggil kita Abu. Bodoh je. Abu ni sejak balik haji pekak pula. Haji Abu. Apa? Panggil haji bau nyaut. Panggil haji bau pusing. Itu gelaran. Sebab apa? Dalam hati ni ada penyakit, fi qulubihim marad. Dah memang ada penyakit, kan? Tuhan sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tambah sikit dengan gelaran tu, lagi kembang penyakit. Patut stage 1 dapat gelaran tu stage 2. Kan? So itu Tuhan kata dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tuhan jawab sendiri, walahum azab. Sebab Tuhan tahu ni sat lagi bagi gelaran ni sat lagi, dapat lagi penyakit tu. Jadi aku ingatkan kau lah, walahum azab bun syadid, walahum azabun iqab. Ni aku bagi siap-siap lah dia dah, supaya jangan duk bangga sangat dengan apa yang kau ada. Aku baru bagi sikit aja. Jadi malam ni tuan-tuan, sikit je lah kita nak kongsi malam ni. Kan? Nak kongsi pun yang tuan-tuan dah biasa dengar lah. Biasa dengar, cuma tak berapa nak jelas. Tuan-tuan dah biasa dah dengar benda-benda ni, mengaji hari-hari, kan? Cuma tak berapa nak jelas. Jadi malam ni kita kongsi macam mana nak bagi jelas. Nabi SAW bersabda, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin. Hak ni pun tak faham begini. Tu mengaji tinggi-tinggi tu kan, yang ni pun tak apa nak faham. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa haji wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang disebut sebagai muttafaqun alaih. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni kan? Daripada Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, telah berkata ia, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Islam itu didirikan atas 5 perkara. Makna Islam bentuk atas 5 lah. 5 tiang. 1, 2, 3, 4 ada 5. Satu patah, habis semua sekali. Patah 5 lagi jahanam. Patah 2 pun habis Islam ni. Patah 1 je tiang pun habis Islam ni. Satu pun rosak Islam. Rosak lah. Sebab dia bina 5, tinggal 1. Tak sempurna dah Islam tu. Dah batal lah. Dia macam wuduk lah tuan-tuan. Berapa rukun wuduk? Berapa? 6. 1 je tak ada, sah tak gagak? 5 buat, 1 tak. Kan? 6, dia kata 2 kering, 4 basah. Apa yang kering? Niat dengan tertib. Kering tu kan? Tu tak buat salah satu pun tak sah. Kan? 1 je tak buat. Rukun semayang ada berapa? 13. 1 je tak buat, habis semua. 12 lagi buat, 1 tak buat, habis. Islam pun sama lah. Dia bina dengan 5 ni, 1 tak buat, Islam habis. Ini bagi faham betul-betul. Satu Islam bukan main-main. Apa dia kata? Terbina Islam ni atas 5 perkara. Perkara pertama, mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang ni bagi clear faham. Dia bukan suruh debat Tuhan duduk kat mana. Dia bukan suruh cerita Tuhan duduk kat mana, Tuhan buat apa. Dia bukan suruh tu. Hari ni kan sibuk nak berdebat kan. Tuhan duduk di arash, Tuhan duduk di sini, Tuhan tak bertempat. Duduk berdebat, duduk bahas lah. Yang pening siapa? Kita lah. Duduk tak bertempat, duduk tempat, duduk tak bertempat, tak tempat semualah. Yang seorang kata di arash, kita pun tanya, arash tu di mana Ustaz? Arash tu atas langit ni. Langit ke berapa Ustaz? Atas langit pada 7 tu. Dia bersemayam di sana. Kita pun tanya dah, habis kalau dia di atas, buat apa kita sujud kat bawah? Nama pun Tuhan kat atas. Lepas tu sujud kat bawah, letak kepala kat bawah, dongaklah ke atas. Kenapa letak kepala kat bawah? Dia bukan ada kat bawah pun, pergi dongak kat atas. Dia kata kena faham, dia kena faham. Dah faham pula kan. Jadi dia pusing kot tu, dia pusing ke ni, kita jadi serabut kepala. Tuhan kata dalam Quran, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa, dan dia, dhamir dia ni kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Ma'akum, bersama dengan kamu. Ainama, di mana, kuntum, kamu berada. Jadi Tuhan kata, kau tak payahlah sembang kat mana aku ada dengan kau ni. Jadi oleh kerana aku ada dengan kau ni, kau ingatlah aku. Fazkuruni azkurukum. Kau ingatlah aku yang suruh ni, suruh ingat aku, bukan suruh nak tahu aku kat mana. Kalau kau tahu aku kat atas pun kau nak buat apa? Kalau kau tahu aku kat mana pun kau nak buat apa? Nak bercakap dengan aku? Nak tengok aku? Hari ni kan? Dah tahu pula, tanya pula soalan. Ni nanti Ustaz, dalam syurga esok boleh tengok Tuhan tak? Kita cakap dengan dia, tak payahlah nak bicara dalam syurga esok tengok Tuhan ke tak. Sekarang ni bicara macam mana nak masuk syurga. Syurga pun tak tentu halal. Nak tengok Tuhan dalam syurga, syurga pun tak tahu hujung pangkal dapat ke tak. Kan? Duk bicara jauh sangat kita ni. Cara dapat tak besok Ustaz kita nak tengok Tuhan dalam syurga? Kita pun tanya dia,
Nak tanyalah, tuan dah confirm nak masuk syurga ke? Dah confirm dapat? Ni kita punya hayalan tu jauh sangat. Sekarang ni cerita Dajjal. Dajjal akan muncul bila, Ustaz? Tak lama lagi. Agak-agak berapa bulan lagi? Tak lama lagi lah. Tak lama, bukan Dajjal yang jumpa, dia yang meninggal. Cerita Dajjal tak jumpa, dia meninggal. Cerita Dajjal tak lama ni, dulu lagi, masa saya sekolah rendah dulu, Ustaz kata ni Dajjal akan muncul. Bila, Ustaz? Tak lama lagi. Ustaz tu pun bukan takat dah pencen, dah meninggal lah. Dajjal tak jumpa. Habis cerita Dajjal, cerita Imam Mahdi pula, Al-Mahdi Al-Muntazar. Bila Ustaz Mahdi nak turun ni? Imam Mahdi akan turun. Bila? Tak lama lagi. Dalam tak lama lagi dia meninggal. Saya nak jadi tentera Imam Mahdi. Muka kita ni tak layak tengok muka jadi Imam Mahdi tu, tentera dia. Semayang asar pun pukul 7 nak jadi tentera dia. Semayang zuhur pun pukul 4 nak jadi tentera Imam Mahdi. Ni kau turun Imam Mahdi, dia pancung terus nak jadi tentera. Hayalan kita jauh sangat. Cerita Imam Mahdi, cerita Dajjal, cerita Ya'juj Ma'juj nak keluar. Daripada mana dia keluar? Tuhan, Nabi pun berdoa dengan Tuhan, janganlah umat aku ni bertemu dengan zaman tu. Kita pula duk sungguh sangat nak jumpa Dajjal, nak jumpa Imam Mahdi. Semua nak jumpa tuan. Agak-agak lah Tuan Haji jumpa tak Dajjal agak Imam Mahdi. Umur apa dah? 70? 76? Oh, 70, agak-agak jumpa Imam Mahdi. Kok dia minggu depan ke dia turun? Baik itu tuan-tuan, hayalan kita ni, duk cerita ni, benda yang tak pasti wujudnya. Dia memang ada turun, tu tak ada masalah. Berimanlah Imam Mahdi akan turun, Nabi Isa akan turun, Dajjal akan muncul, Ya'juj Ma'juj akan muncul. Percaya tak? Kena percayalah. Sebab itu telah disebutkan dalam hadis. Selesai. Cukuplah takat tu. Bila dia nak keluar, wallahu a'lam. Biar pergi dia. Apa kita kena buat? Kita kena beramal sekarang. Betulkan amalan kita ni. Betulkan ibadat semayang kita ni. Ni ibadat semayang betul-betul. Angkat takbir pun sampai 10 kali. Usalli takbir lagi. Angkat Allah. Tak masuk, belum masuk. Turun. Usalli Allah. Dah macam Atromen tengok. Nak terbang sebelah, nak angkat sebelahan. Apa tak letak tuan? Dah letak elok lah. Turun lap balik. Apa tu tuan? Tak masuk Ustaz. Apa yang tak masuk? Niat tak masuk. Sejak bila pula niat duduk luar? Siapa keluarkan dia? Letak mana niat itu? Sampai tak masuk tu? Kat mana tak? Tak mahu dia masuk Ustaz. Tu bila nak masuk? Tu nak masuk ni, nak masuk ni. Salli Allah. Dah dapat, dah tangkap, terlepas lah balik. Kawan sebelah geram ya. Aku debik juga ni kau. Kita punya sembahyang. Sembahyang kita buat tu lah kan. Sembahyang kita buat tu. Pasal tu sembahyang kita ni tak cegah kemungkaran pun. Tuhan kata dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang, sesungguhnya salat itu mencegah, menghindari sifat-sifat mazmumah dan perbuatan mungkar.
Berapa tahun dah sembahyang? Mengumpat pun tak boleh hindar. Macam mana? Berapa tahun dah sembahyang? Rokok kat mulut pun tak boleh berhenti. Marah orang merokok kat saya ni. Apalah ustaz ni, rokok pula. Tak, rokok. Dalam sembahyang minta doa apa? Ya Allah, jauhkan kami pada api neraka-Mu ya Allah. Sedih dengar. Amin. Habis doa, sapu muka. Turun tangga masjid tu, ada letter. Tadi dalam masjid minta jauh api neraka. Sampai tangga api neraka 3 inci dengan mulut. Mana sembahyang? Mana sembahyang? Mana sembahyang tadi? Sembahyang ah? Tuan-tuan, ustaz ni siapalah manggil ni? Sakit tu telinga. Malam ni memang saya nak bagi rapat bagi sakit telinga. Ingat senang dapat masuk masjid ni. Saya pertama kali dapat ni. Pertama kali dapat. Bila dapat, bagi rapat kan. Bagi berkesan lah. Jangan tidur tuan. Nak bagi kesan tu. Ustaz lain macam ustaz ni. Tibai bang? Haji dah kata tibai, memang saya tibai. Tuan-tuan, ibadat ni bukan main-main. Semayang ni pun tak betul. Kita duk cerita benda lain buat apa? Semayang berjamaah nak dapat 27 pun belum tentu dapat 27. 7 pun belum tentu. Imam takbir, dia pun takbir. Imam rukuk, dia pun rukuk. Nabi kata, iza kabbara fakabbiru. Allahu akbar. Imam dah letak, baru kita angkat. Allahu akbar. Ini imam angkat, dia pun angkat juga. Imam turun, dia pun turun juga. Imam sujud, dia pun sujud. Imam letak kepala, dia letak dulu. Imam bangkit, Allahu akbar. Imam pula jenis tua kan. Alignment dah lari, balancing semua dah lari kan. Nak bangkit tu nak adjust, nak bagi betul. Tak lagi terseliuh nyanyi kan. Slow dah bangkit kan. Allahu akbar kan. Tapi mencangkung lagi, bar dah habis dah. Makmum jenis spring laju yang zap naik tengok imam tengah mencangkung. Alamak, problem betul lah dia ni kan. Dia tunggu imam, bukan siapa imam siapa makmum tak tahu lah ni. Mayang ni pun tak apa nak betul ni kan. Tak apa, tunggu sekejap lagi. Ni berhabis ni mukadimah baru. Tuhan kata, Nabi kata ni, la ilaha illallah, mengucap dua kalimah syahadah ni. Faham ke apa ucap tu? Agak-agak kalau saya tanyalah, bila mula mengucap? Mula-mula sekali mengucap bila? Sudah ustaz ni buat melawak dah. Tak nak tanyalah, bila mula-mula mengucap? Kita kalau muallaf Tuan Haji kan suka tanya, ni siapa? Saya saudara baru. Bila masuk Islam? Sudah 1 minggu. Dekat mana masuk? Dekat jawatan agama. Depan siapa? Itu ustaz. Depan ustaz mengucap. Ya. Ada surat? Ada? Dia bagi surat dia. Surat masuk Islam kan? Kita pun tengok. Nasib baik dia tak tanya kita, haji bila masuk? Maksud dia, haji bila mengucap? Confirm mesti kita marah punya. Hai, saya punya mak Islam lah, saya punya bapa Islam, masuk apa? Itu haji punya bapa, itu haji punya mak. Haji bila masuk? Bapa saya Islam, mak saya sudah Islam, saya mesti Islam lah. Ini namanya Islam keturunan. Islam keturunan. Saya mau tanya, haji bila betul-betul masuk Islam? Lahir-lahir belum tentu Islam. Lahir-lahir ni tak ada agama, dia bersih, fitrah, suci lah.
Kalau Hindu yang ambil, dia jadi agama Hindu. Cina yang ambil, dia jadi Buddha kan. Kalau Islam yang ambil, dia jadi Islam. Tuan-tuan, ada anak Hindu, dia sudah bagi dekat kita lah, lahir-lahir, Haji mau ambil saya punya anak, ambil lah. Haji ambil, Haji jadikan dia apa? Islam lah kan. Dia jadi Islam lah tak? Fa'abawahu, mak bapak dia lah. Siapa mak bapak dia? Kita lah mak bapak angkat tu tadi, yang akan menjadikan dia Islam. Islam kan? Anak Cina bagi kat kita, putih melepak Cina ni, bagi kat kita, kita jadi dia apa? Islam lah, takkan jadi Buddha kot. Sama dengan kita. Kalau Hindu yang ambil, dia jadi Hindu lah. Jadi dia tanya, Haji bila masuk Islam? Mana pula aku ingat kan? Itu hari depan siapa mengucap? Apa nak jawab? Apa nak jawab? Kita nanya orang sedap kan? Kalau orang nanya kita, bila mengucap dia tahu. Pasal tu jangan tanya-tanya. Dah masuk Islam, alhamdulillah, syukur. Jangan tanyalah bila masuk. Untung dia tak tanya. Kalau dia tanya, Haji bila masuk? Baru terkelip-kelip. Betul kan? Mengucap dia kalimah syahadah ni. Okey, baik. Pasal apa tuan-tuan ucap dua kalimah syahadah ni? Nak tanya tu dulu, pasal apa tuan-tuan mengucap? Pasal apa? Pasal orang suruh? Pasal yakin lah. Bila yakin? Bila percaya je. Sebut tu percaya. Dia percaya dulu tu Haji, baru boleh sebut. Apa makna iman? Percaya. Makna iman percayalah. Mana datangnya iman tu? Mana boleh? Mana datangnya iman? Malam ni kita bincang, kita kongsi. Mana datangnya iman? Orang selalu tanya, iman tu apa makna? Malam ni ustaz datang mengigau, dia pergi tanya, mana datangnya iman? Apa makna iman? Percaya. Betul, saya tak nafikan. Macam mana tuan-tuan boleh percaya? Macam mana tuan-tuan boleh percaya? Macam lampu ni lah ni. Lampu kan? Macam mana dia boleh percaya tu? Macam mana dia boleh percaya? Ada karen. Ada karen tapi tak nyala. Karen ada tapi lampu tak nyala. Apa yang rosak? Lampu je rosak. Senang Haji tu. Haji ni senang jawab dia tu. Lampu rosak tak nyala lah. Okey. Tuan-tuan pun bila dah rosak, tuan-tuan pergi tukar lah. Tukar mentol baru semua. Tak nyala tak? Macam? Dah wayar putus pula. Cek tengok wayar elok tapi tak nyala. Tuan ada pula? Ada tak kena? Last kali jawab, ada tak kena tu. Rupanya kita pun ada tak kena. Rupanya selama hari ni kita pun tak kena kan? Sebab kita mengucap tapi kita tahu apa kita mengucap. Pasal tu bila tak faham, tu jadi ucapan tu kan? Tak faham kan? Berzikir selalulah kan? La illallah, la illallah, Allah. Jerit lagi kan? Sampai terkejut lah sebelah kan? 300 bang, bukannya 100, 3. La illallah, la illallah, Allah. Kan? Sampai tak sedar lah imam. Imam pusing-pusing dah berhenti dah. Kawan sebelah tak habis lagi. Tepuk pun tak dengar lah. Dia punya zup sampai bercolek ke? Dah habis lah. Apa makna tu? Apa makna tu buat tu? Faham tak mana? Malam ni kita bincang bab ni je lah. Tak payah bincang bab lain. Bab ini pun boleh settle. Bab ni orang Islam belum settle. Kalau settle bab ni,
Tak adalah Islam jadi macam ni. Bab ni nak cerita ni. Okey, saya terang satu Tuan-tuan yang kata iman ni maknanya percaya. Mana datangnya iman ini, dia ada dua gabungan, dua benda. Tuan-tuan nak petik suis lampu ni, mana suis dia? Ada suis kat dinding. Okey. Tuan-tuan buka suis lampu tu, apa dalam dia ada? Dia ada benda macam ni. Betul? Okey. Tekan ni, tak, dia lekat. Okey. Tekan ni, dia terbuka. Terbuka tak nyala kan? Tekan ni, baru dia nyala. Tuhan cipta kita ni ada dua benda. Satu dia panggil hati ataupun qalbun. Betul? Qalbun ni ciptaan Allah yang sangat seni, sangat halus. Tempat apa? Tempat tilikan Allah. Tu tempat tengok Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tak ingin pun tengok wajah kita ni. Dia tak ingin tengok pun. Dia ada tempat tilikan dia. Mana? Yang dia panggil qalbun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuan-tuan nak rupa macam mana pun suka hatilah. Nak tampal ku putih, ku hitam, ku merah, suka hati. Tuhan kata aku pun kata aku nak tengok pun. Aku yang buat tu. Nak buat bulu kening macam mana, hidung macam mana, kau buatlah. Aku tak heran, aku kan nak tengok tu. Kau tengok tu. Aku nak tengok tempat tilikan aku yang dipanggil qalbun. Mana dinamakan qalbun? Alamak ustaz ni karut. Nak tanya ni, mana nama qalbun tu? Yang kata hati tu mana? Dalam dada lah, macam rupa. Oh, ni ustaz ni mengaji lain macam ni. Tak aja nak bagi lain macam, sebab nak bagi faham. Kalau tak lain macam, tuan-tuan tak faham. Malam ni biar lain macam, biar pakak-pakak faham. Mana yang dikatakan qalbun? Orang pun buatlah gambar jantung. Ni lah Ustaz, ni jantung. Jantung lain, qalbun lain. Sebab itu hati itu ciptaan Tuhan yang sangat halus, sangat seni. Rahsia milik Allah yang dipanggil latifah rabbaniyah. Ada faham? Cakap Melayu ni. Latifah rabbaniyah ni ialah suatu ciptaan Tuhan yang sangat halus, sangat seni, rahsianya disimpan oleh Allah. Dia tu milik Allah, letak dalam tubuh kita ni yang bernama qalbun. Nanti di akhir nanti ni, yang ini aku ambil dulu. Yang ini kau tak boleh bohong punya. Dia macam kotak hitam kapal terbang. Dalam kapal terbang yang besar tu, terbangan, turun, naik tu kan, ada satu namanya kotak hitam. Kotak hitam ni, segala rahsia dalam tu kita tak boleh tahu ya. Meletup kapal terbang tu, bersapai kapal terbang tu, benda tu je tak meletup. Pasal itu tuan-tuan, apa yang dia cari waktu kapal terbang meletup? Kotak hitam tu lah. Dia bukan cari tuan-tuan pun, dia bukan cari apa pun. Jumpa ambil lah, tak jumpa sudah. Kau tak penting pun. Yang penting kotak hitam tu. Kotak hitam tu punya 1001 macam rahsia dalam tu. Kotak ni yang dia dapat, dah yang lain tu kau punya pasal. Jumpa aku ambil, tak jumpa kau punya pasal lah. Yang penting ni kotak hitam ni aku dah dapat. Nanti aku bedah kotak hitam ni, aku tahulah rahsia pasal apa kapal terbang ni boleh meletup. Nampak tak? Tuhan kata dalam Quran, kau ni tak penting pun, yang penting tu hati. Tuhan kata apa?
wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Tengok. Tuhan kata apa? Wa hussila ma fis sudur. Nanti aku akan azan dah. Malam ni habis lambat ni, pukul 12. Boleh? Boleh saja. Sesekali ya. Okey, kita sambung sikit tuan ya. Sambung pada pukul 12 kita berhenti. Pukul 12 tak seorang-seorang macam. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, yang katakan qalbun tu ialah rasa milik Allah. Semua benda dalam tu lah. Wa hussila ma fis sudur. Nanti balik jumpa Allah. Allah Ta'ala tak payah tengok yang lain. Aku ambil yang tu hebat ni kat aku. Aku nak tengok balik. Yang kau buat-buat ni, datang semayang ni, yang datang masjid pergi mengaji ni kan, aku kan nak tengok pun. Aku nak tengok dalam tu. Buat kerana aku ke atau kerana terpaksa? Rahsia tu kita dengan Tuhan je yang tahu.
Orang pun tak boleh tahu. Macam tak ikhlas je tuan. Tak, kau duduk diam, kau tak tahu. Kau jangan nak mandai-mandai. Nak kata, macam tak ikhlas je. Itu antara aku dengan Tuhan. Dengan kau tak ada kena-mengena. Kan manusia selalu cakap itu kan. Macam tak ikhlas je. Jangan dilayan lah. Sebab kau pun tahu pun. Yang tahu ikhlas tak ikhlas tu, dia, aku. Tu je. Kau tak penting pun. Aku buat-buat ni bukan kerana kau pun. Tak penting pun. Pasal tu saya datang malam ni. Saya buat ni pun, saya cakap ni pun bukan kerana tuan-tuan pun. Pasal tu saya tak peduli. Tuan-tuan nak marah ke, tuan-tuan nak apa, tuan-tuan masalahnya. Kan? Saya tak peduli lah sebab saya cakap ni bukan kerana tuan-tuan. Tuan-tuan panggil, saya datang, saya sampaikan. Tuan-tuan nak marah ke, tuan-tuan nak apa ke, lantak tuan-tuan lah. Sebab itu rahsia milik Allah. Qalbun. Satu. Ada lagi satu dia panggil, istilahnya dia panggil budi. Budi ni apa maksud dia? Ialah akal. Manusia ini Allah Ta'ala ciptakan hati. Dia ciptakan lagi satu jenis barang yang sangat bernilai berharga. Nama dia akal. Bukan otak. Ada otak tapi tak berakal. Tak dia apa? Allah ciptakan otak tu yang berakal. Banyak manusia, banyak makhluk ada otak. Semua ada otak. Lembu pada otak yang tuan-tuan nak makan. Otak lembu tuan-tuan makan dengan mamin. Sedap kan? Sedap. Kalau dia berakal, tuan-tuan makan otak selalu, panjang akal kita. Kan? Dia panggil akal. Satu syarat dalam Islam nak buat apa-apa pun dia panggil apa? Berakal. Ada tak dia kata berotak? Otak yang dia panggil ulul albab, yang cerdik yang ada akal lah. Yang tak ada akal jangan cerita. Ini juga rahsia milik Allah. Pasal itu tuan-tuan dah lama kahwin kan, bini tanya kita kan, bang, agak-agak saya nak masak apa hari ni? Boleh tak? Boleh tahu? Otak kita ni, kita fikir. Bini tanya, sebab dah lama kahwin kan, dah 30 tahun lah kahwin. Dia pun duduk depan kita, dia pun tanya, abang lah, agak-agak lah, cuba fikir, saya nak masak apa hari ni? Boleh fikir? Boleh? 30 tahun takkan tak tahu? Berani? Kita pun teka. Abang fikirlah kan, dalam fikiran abang lah, abang rasa kau nak masak biryani ni. Dia kata apa? Kan hari ni saya tak nak masak. Jadi kan, tak ada siapa boleh tahu apa yang orang tu sedang fikir. Macam tuan-tuan ni, saya pun tak tahu apa yang tuan-tuan fikir ni. Tuan-tuan menyampah ke, tuan-tuan marah ke, geram ke, semua saya tak tahu. Itu yang saya belasah tu. Tuan-tuan nak fikir apa, tuan-tuan nak fikirlah. Tak salah. Kan? Malam ni kita kongsi lah. Kita kongsi bukan nak ajar tuan-tuan. Tuan-tuan pun ada ilmu. Tuan-tuan pun, ni semua ada ilmu. Nak kongsi kan. Okey. Tuhan jadikan akal ini dengan hati ni, benda dua-dua ni penting lah. Dia bergabung dua ni, dia combine dua ni, baru tercetusnya iman. Macam mana nak cetus iman tu? Macam mana nak cetuskan percaya ni? Tu yang saya kata macam lampu tu. Okey, baik. Contoh. Tuan, malam ni dah ada perlawanan bola sepak semi-final Johor lawan Selangor. Tuan percaya tak? Tuan percaya? Tuan percaya tak? Ni ustaz cakap ni. Malam ni pukul 8.30 ada bola tau. Dekat Lakin JB Johor Takzim lawan Selangor. Percaya? Siapa dulu terima benda tu? Bila saya cakap, siapa dulu terima? Siapa yang terima dulu? Yang terima dulu ialah hati.
Zok, dia masuk tu. Oh, pak dia begitu. Kemudian hati ni dia terima dulu. Function dia terima lah. Kemudian dia pas kat siapa? Zok, dia pergi kat sini. Yang ini menganalisa. Keluarlah analisa ni soalan. Ustaz tahu mana? Soalan pertama. Pagi je lah, ustaz suruh pergi. Tak ada tak tidak. Soalan tanya lagi. Apa buktinya? TV pun tak ada, radio pun tak ada, bagi tahu pun semua tak ada. Ustaz mana pandai ya ustaz ni. Soalan lagi. Siapa keluar soalan? Ni keluar soalan. Akal ni keluar soalan kan? Bila dia keluar soalan, dia dapat jawapan. Saya pun tunjuklah jawapan. Tunjuk jawapan, zak, keluar tiket. 8.5 Stadion Lakin, 24 hari bulan 3, tiket harga RM60. Tunjuk kat tuan. Tiket berapa baca tengok. Ada bola malam. Percaya tak betul? Percaya. Pasal apa percaya? Ada bukti kan? Bukti ni mana ambil? Ni keluar ni bukti ni. Bukti ni siasat, kaji. Dia pasing dekat hati. Bila pasing ke hati berpegang teguh. Memang ada bola malam ni. Bukan ni pegang, hati yang pegang. Malam ni ada bola. Start kereta nak pergi. Orang pun tanya, mana bang? Tengok bola. Kat mana? Stadion Lakin. Mana ada? Ada. Tak ada lah. Ada. Tak ada bang. Kau nampak tiket ni? Iman macam tu lah. Percaya tu pasal adanya akal dengan hati. Tak ada dua ni, mampus tak beriman kita. Iman. Dan iman apanya kalau akal tak ada? Salah satu tak ada. Nak beriman apa? Lepas dah. Mana datang iman tu? Selama ini tahu apa? Tahu kita kata iman tu percaya. Sampai hari ni tak percaya. Sebab tak tahu. Okey. Satu bab. Ni kau apa habis ni, Ji? Tanya Haji dulu. Kau apa nak habis ni? Ni panjang ni. Jangan tuan. Saya nak balik KL ni. Jangan tuan. Lain kali lah. Kita kupas sikit-sikit dulu. Tuan-tuan, bila dah yakin kan, percaya kan, buat satu akur janji. Apa tu akur janji? Inilah asyhadu an la ilaha illallah. Baru datang akur janji. Bila dah yakin, dah percaya kan. Maknanya tuan-tuan dah baca dulu, dah yakin, baru tanda tangan. Betul? Yakin ada berapa? Tingkatan yakin ada berapa? 3. Apa dia? Jawab dia. Tak ada salah pun, bukan dia nak marah. 1 dia panggil ilmu yakin. Okey? Ada ilmu, kaji, belajar sampai kita percaya sungguh. 1 lagi dia panggil ainul yakin. Tengok dengan mata kepala baru percaya. Tak tengok tak percaya. 1 lagi dia panggil hakul yakin. Yang ni nanti dululah, yang ni. Hakul yakin nanti dululah. Nak yakin apa? Baru gaji lambat keluar pun dah menung. Baru Covid 2 tahun pun dah menung. Macam mana nak makan? Macam mana nak hidup ni kan? Nak hakul yakin apa je? Belum. Lalu kat kubur pun takut. Apa hakul yakin? Lalu kat kubur pukul 1 pagi. Malam Jumaat ni, malam Jumaat kan? Lalu kat kubur gelap-gelap gulita tu, jalan kaki seorang. Tengah-tengah kubur tu apa ni? Ini. Siapa ni? Ni malam Jumaat ni. Kubur tu pula gelap gulita. Kita jalan nak balik. Kau apa datang? 1 pagi. Mana? Balik lah. Jangan tuan. Kubur tu dah pernah orang nampak. Apa ni? Jujur-jujur ni masjid ni.
Berniat seorang lalu. Dalam gelap tu, malam Jumaat 1 pagi, lalu kat kubur. Mana? Kali lalu lah, kubur. Jangan je, kubur tu keras tu. Mana ada kubur yang lembut? Semua kubur keras. Berni tak? Tak kena jawab. Macam mana nak sampai hakul yakin ni? Kita orang, saya ngurus jenazah kan. Saya ngurus jenazah COVID biasa, HIV, semua jenazah saya urus. Kita orang ni ngurus jenazah ni bukan makin lembut hati no, dia makin keras. Boleh bawa jenazah seorang-seorang. Kita orang tak pakai keranda. Jenazah duduk sebelah. Bukan macam van jenazah tuan-tuan tu, ada kokpit tu. Tak ada. Van jenazah kita orang tak ada kokpitnya. Tak pakai keranda, letak tepi tu je. Tak bucket, tak ada. Kami bawa tu, tengok. Mana hantar? Kelantan. KL, Kelantan. Berapa? 1 pagi, 2 pagi. Seorang-seorang lah. Kan? Seorang kan. Ini kok dia bangun, meloncat tu. Bukan ada kokpit. Sebelah ni. Duduk baring kau ni. Siap boleh cakap ni. Relax kita lagi sampai. Guru jenazah. Dan baik COVID, baik seorang. Kedua pagi, 1 pagi. Member pun kata, ni kalau dia bangkit macam, bangkit suruh depan lah. Ni bangun dia. Kalau kau ngantuk, tidur sebelah dia. Boleh aku tu? Beri. Ni kata nak dapat hakul yakin. Ini bukan hakul yakin. Ini ilmu yakin pun belum tentu. Dah tahu dah pun tak pernah yakin. Ini duduk sebelah kau. Saya ngurus jenazah COVID tuan. Satu tuan-tuan tengok profil saya kat telefon tu, gambar saya pakai PPE tu kan. COVID lah tu. Seorang-seorang hantar. Mana? Hantar Batu Pahat. Batu Pahat tak ada lah ikut highway. Padahal cuba pergi Kelantan tengok. Lalu Gua Musang. Beraup, Kuala Gua Musang. Dalam hutan tu, pukul 2 pagi, kereta sebiji kita je lalu. Macam boleh? Mana ni? Mana aku tu? Bukan dia bangun pun. Orang takut dekat orang hidup. Kita takut dekat orang mati. Pelik? Pelik? Tuan-tuan takut harimau hidup ke mati? Hidup. Kalau harimau mati mana? Takut juga. Harimau mati ni boleh pegang mulut dia tu, siap tegak gambar lagi. Keluar dalam Facebook. Uish, mulut harimau ni pegang je. Dah mati. Cuba mulut harimau hidup pegang. Kau tak dia ngap, kau cubalah. Orang mati, dia tak bangun dah. Tidur je. Yang takut orang hidup. Kita bawa-bawa dijerut ni leher kita kan, langsung tak payah. Ni orang mati, memang dah kena jerut. Lek bawa. Begini. Begini tak? Seorang. Begini. Kita orang dah macam biasa dah. Kita orang selamba je kan. 2 pagi, 3 pagi. Mana? Hantar Terengganu. Okay. Seorang lah. Sampai dekat kubur sana orang tanya, berapa orang Ustaz? Seorang lah. Seorang. Dia buat terkejut boleh. Kenapa? Seorang. Asal? Dia ngeleng kan? Mana dia ni buat seorang-seorang ni? Asal? Ustaz, seorang. Tak berhati je. Tak berhati. Pakat tu tengok, biar betul Ustaz? Biar betul. Betul lah. Mana ada orang lain seorang? Berdua lah saya kata. Satu tidur, satu bawa. Yang tidur dia. Setakat ni dia belum pernah bangun lagi lah. Sampai ke Terengganu dia belum pernah bangun lagi. Adalah yang bangun tu, bukan dia. Jenis kawan. Dia berkawan kan. Tengah-tengah bawa tu dia duduk sebelah. Dia bukan sebelah kita. Sebelah member dia tu. Jenis kawan. Kawan waktu hidup. Dulu dia kawan dengan kawan tu kan. Dia hidup. Bila dah mati, kawan tu dah tak ada tempat. Dia duduk sebelah kawan tu. Kita tengah-tengah bawa, dia duduk situ.
Kita pun tengok, oh ada rupanya. Dia relax. Dia relax. Kita pun relax lah. Sebab duk fikir apa? Kau pun tak boleh cekik aku pun tak boleh cekik kau. Ada kau orang mati cekik kat hantu? Ada? Ada dalam sejarah kat Batu Pahat ni, Johor ni, orang mati cekik kat hantu ada? Ada? Tak ada. Habis tu takut apa? Takut juga hantu. Hantu mana boleh bercekik? Pegang pun tak boleh. Cekik ke mana? Jadi duduk belakang tu, kat van tu, kita pun tengok dia. Okey, duduk diam. Aku nak bawa van ni. Tuan-tuan tak percaya? Jom ikut saya urus jenazah. Jenazah tengah banyak ni. Tuan-tuan, nak sampai hakul yakin macam mana tu Haji? Orang mati pun takut, yang dah tanam kat kubur pun takut. Yang dah tanam tu pun takut. Dah tanam 60 tahun, nak lalu apa? Nak takut apa? Lalu lah. Sambung je pergi kan. Takut juga. Jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Keras Ustaz. Kau dah muncul depan tu kan? Muncul lah. Ustaz takabur bukan. Bukan takabur. Dia muncul, kita nak buat apa? Lainlah kalau dia bercakap. Mana tu? Tu lain. Kalau mana tu, unggal lagi. Ni dia tak cakap. Dia duduk, sekadar duduk. Sekadar duduk dekat batu nisan lah. Duduklah kau. Jangan tegur dia. Lalu je lah. Kau nak duduk je. Pula. Dan memang tempat kau nak duduk. Duduk lah. Aku nak balik. Kau duduk di situ, jangan ikut aku. Aku nak balik. Macam begini. Macam mana kata beriman? Macam mana tuan-tuan kata la ilaha illallah? La ilaha illallah ni tuan-tuan ada ikatan dia. Bila tuan-tuan dah yakin sungguh-sungguh, baru lafazkan kalimah ni lah. Baru angkat asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud dia? Ni dah yakin lah. Dah betul-betul yakin ni, baru lafaz. Sebab bila dah lafaz, nak kena ikat. Ikat depan, ikat belakang. Tanggal ikatan ni, batal syahadah tuan-tuan lagi. Panjang kan? Ini sepe bab tauhid ni. Datang mengaji bab lain lah. Bab ni settle bab ni lah. Bila tuan-tuan dah ngucap, apa maksud tidak ada Tuhan melainkan Allah? Tuan-tuan, pangkat tak ada, kedudukan tak ada, nama tak ada, harta tak ada, semua tak ada. Habis apa yang ada? Yang ada hanya Allah. Illallah. Kat mana? Kini siapa-siapa tak ada melainkan dia je dalam ni. Tunggal. Tak boleh syirikkan dia, menduakan dia dalam ni tak boleh. Tu makna kalimah yang tu ucap tu. Tak ada siapa-siapa dalam hati ni, dia je yang ada. Tuan-tuan macam mana? Semua ada dalam ini, dia je yang tak ada. Tuan-tuan. Kan? Kita ni semua ada, Tuhan dia tak ada. Tuhan kata, aku bukan suruh semua tu ada situ. Kau kena buang semua-semua tu, aku je dalam tu. Ada Ustaz. Ada? Betul ada? Nak tanya ni? Betul ke Tuhan ada dalam ni? Nak tanya ni? Ada? Ada ya? Okey, baik. Tadi ni Tuan Haji datang naik apa tadi? Kereta ke motor? Kereta. Sampai masjid ni tadi, sampai Tuhan sampai tadi kan? Tuhan sampaikanlah. Tuhan bawa kereta, Tuhan sampaikan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Betul? Tuhan sampai tadi kan? Tanda syukur dekat dia pasal sampai kita tadi tu, mati je enjin kereta, turun-turun apa baca tadi? Haji apa baca tadi? Tuan Haji baca apa tadi? Ni masjid ni, jangan bohong. Apa Tuan Haji baca tadi?
Lepas tu turun tangga, turun pintu masjid tu, pintu kereta tadi tu dah padam enjin, turun. Apa baca tadi? Tu enjin apa? Ni motor. Motor. Turun motor tadi tu. Matikannya motor. Apa baca tadi? Ada tak baca tadi? Yalah, memang macam alhamdulillah. Ada tak baca tadi? Atau tak baca, terlupa? Atau terlupa tadi? Masa turun dia tak baca lah. Pasal apa tak baca? Siapa tak baca? Ni rata-rata datang dari naik motor kan, naik kereta dia kan, turun-turun ni mati je ni kereta. Alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih lah kau dah sampaikan aku kat masjid ni. Tanda syukur, terima kasih kita dengan dia, pujilah dia kan. Alhamdulillah. Bukan tak baca Ustaz, terlupa. Bukan terlupa, tak pernah buat. Sebab apa tak pernah buat? Dia tak ada dalam ni. Kalau dia ada dalam ni, pasti kita ingat dia setiap waktu. Kan? Nak petik suai lampu pun tadi tu, bismillahirrahmanirrahim. Terantuk je, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang pun tanya, siapa meninggal ji? Tak ada, terantuk. Terantuk pun innalillah. Tu tanda dia duduk dalam ni. Tak ada siapa yang kita sebut melainkan dia je. Faham? Bismillah, alhamdulillah, innalillah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, insyaallah, la ilaha illallah. Ini je yang ada dalam hati kita. Ni kita nak jatuh motor pun celaka keluar. Terketuk jari dengan tukar besi pun celaka dengan tukar besi. Ada baca tengah-tengah tap, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada lagu tu? Tak payah nak bohong, memang tak ada. Memang tak ada. Campak tukar besi tu, semua-semua tu campak kan, lakong lah. Celaka. Innalillah, memang tak ada. Kan? 7 tadi tu, kalau betul hati kita ni tak ada siapa-siapa melainkan dia je, 7 ni je. 7 ni ada kat dalam tu, sehingga dia keluar dekat bibir kita. Pok, dia keluar automatik. Tu baru nama illallah. Ada faham? Boleh tak? Tu maknanya di sini tu dia ada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kita berada tu dia ada. Apa pun yang berlaku, apa nama yang kita sebut dulu, dia lah. Ni sekarang tanggal baju ni kan, tanggal baju ni jubah ni semua ni tanggal kan ni. Balik ni. Tanggal-tanggal tu alhamdulillah, syukur. Lupa Ustaz. Bukan terlupa, memang tak pernah buat Ustaz. Pasal apa tak pernah buat? Memang tak ingat Tuhan Ustaz. Kalau subhanallah tu jadikan diri boleh Ustaz. Boleh. Maknanya tu saya kata tadi, maknanya Allah itu tidak pernah lekang dari hati kita. Tu makna illallah. Dia je yang ada, lain tak ada. Aku tak nampak benda lain. Teringat subhanallah, teringat astaghfirullah, teringat alhamdulillah, teringat insya-Allah. Ni namanya yang syahadah yang kita baca tu. Tak ada siapa-siapa melainkan dia je ada. Setiap saat, setiap detik dia yang ada. Praktikkan ni dulu, kalimat-kalimat ni dulu, praktikkan dia, supaya sampai bernapas, sampai nak mati besok, tak ada benda yang dia sebut melainkan Allah. Ini bawa kereta lembu melintas, bam habis. Bam.
Okey, pergi hari dah ke 9. Tak payah lama-lama. Yang dimaksudkan dengan qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat sejahtera, jiwa yang bersih, yang hanya dia je ada dalam tu, milik dia je. Kita balik dengan ketenangan, dengan ingat dia je, sebut dia je. Tu nama dia man atallaha biqalbin salim. Tu nama dia. Saya tu tuan-tuan berzikir tu, berzikir dah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Memadailah dia je dalam ni, jangan ada siapa-siapa melainkan dia je yang dalam ni. Tu baru syahadah betul, baru betul penyaksian dia. Aku naik saksi tak ada siapa-siapa melainkan dia, baru betul kan. Ini aku naik saksi tak ada siapa melainkan dia, bohong. Sebab semua ada kat sini, dia je yang tak ada. Tapi hari dah ke 9, tak apa, lain kali sambung lagi. Lain kali kau tuan-tuan panggil lagi lah. Kau tak panggil tak ada lah. Belum habis ni, rukun Islam pun boleh habis lagi. Baru syahadah, tak lulus malam ni, belum lulus. Sebab tak lulus, terantuk pun tak boleh baca la haula wala innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak boleh baca. Turun motor ni pun tak boleh baca alhamdulillah. Macam mana? Belum lulus satu. Bila nak lulus, tunggulah khatam sok lulus kan? Jangan fikir benda-benda lain, simple nak bagi. Ini pun tak boleh ingat. Tengah sembahyang nak ingat Tuhan. As-salatu li zikri, Tuhan kata solat ingat aku. Solat tu ingat aku. Kita solat hari ni, Allah, imam baca panjang, apa buat? Nak ngikut tak hafal, nak menghayati tak faham bahasa Arab, aircon sejuk, mata dah kuyu mengantuk, perut dah kenyang, agak-agak apa tuan-tuan nak buat belakang? Layan perasaan lah. Bila lah nak habis ni? Tu yang berjalan sampai rumah tu. Pasal itu saya sembahyang, saya cakap dengan imam, "Mam, mayang baca ayat pendek-pendek je. Iza ja inna ataina wal asri tabat yada." Apa alasan? Sebab makmum belakang tak faham. Daripada dia berjalan jauh kakak, bukan takat sungai lurus dia pergi, sungai bengkok dia pergi kak. Tak payah macam-macam, baca pendek cukup. Tuhan bukan nak tengok panjang pendeknya tu, Tuhan nak tengok yang itu. Tuhan nak tengok tu. Dia bukan nak tengok berapa panjang kita baca. Nak baca panjang boleh, Mam. Sekarang tahajud 4 rakaat, 4 juz 1 rakaat. 2 rakaat 8 juz. Imam punya pasalah, sebab nak tercabut pun geraham imam. Kalau mayang berjemaah ni, jangan baca panjang-panjang. Sebab makmumnya pun semua lutut nak tanggal punya, pinggang longgar punya, buku lali nak cabut kan. Baca pendek-pendek je. Tuhan kata aku bukan nak suruh banyak. Kalau aku nak suruh banyak beribadat ni, bukan sekarang, dulu biar aku suruh. Kalau memang Tuhan nak suruh, dulu ni masa Nabi Muhammad pergi ngadap dia Isra' wal Mi'raj tu kan, 50 waktu tak boleh kurang. Kalau Tuhan memang nak banyak kan, memang nak suruh kita buat banyak kan, 50 waktu tak boleh kurang. Ini tinggal 50 tinggal 5 tu. Kalau 50 waktu tuan-tuan macam ni harap kat masjid tu, baru nak bangkit azan, baru nak buka pintu azan, baru nak kasih lipo azan, baru nak start motor azan, belum hidup motor azan, baru nak tongkat motor azan. 50 waktu ni harap kat masjid semua. Kenapa ni harap dan? Tak dan nak buat kerja 50 waktu.
5 waktu pun Zuhur pukul 4, Asar pun pukul 7, Maghrib pun pukul 8, Subuh pun pukul 7.30. Nak 50 waktu. Jadi Tuhan kata, aku bukan nak banyak. Aku nak bagi buat ibadat, bagi sentik, bagi betul, bagi tenang, bagi ingat aku. Walaupun kau semayang tu 2 minit, tapi kau ingat aku 2 minit tu. Walaupun kau semayang 10 minit, tapi seminit pun kau tak ingat aku. Buat aku azab engkau je nanti. Tu Tuhan kata dalam Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Buat aku azab engkau je. Kau semayang lama-lama bukan ingat aku pun. Bohong lah. Kau berdiri pun bukan ingat aku. Kau duduk pun bukan ingat aku. Kau tunggu besok. Aku campak engkau dalam neraka wil. Biarlah semayang 2 minit. Baca inak taina, izaja. Tapi ingat Tuhan. 2 minit semayang, 2 minit setengah ingat Tuhan. Melampau Ustaz. Itu nama semayang. As-salat li zikri. Salat ingat aku, kata Tuhan. Ni salat tak ingat Tuhan. Memang Tuhan kata, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Macam. Okey tadi nanti kalau ada masa tuan-tuan nak panggil, tuan-tuan panggil lagi lah. Tunggu saya datang daripada Kuala Lumpur. Saya daripada Kuala Lumpur ni. Duduk Kuala Lumpur, datang sini kuliah kat Johor ni, kat Batu Pahat. Setiap bulan turun sini. Tengoklah ada masjid nak, saya datang lah. Tak ada masjid nak, saya tak datang lah. Kan? Saya datang. Ada orang nak, saya datang lah. Kan? Tapi bila panas telinga tak panggil lah. Tu lah. Sebab benda-benda ni memang panas telinga. Sebab benda tauhid, bukan benda main-main. Kan? Tuhan tak kenal sembahyang apa. Apa? Tuhan tak kenal. Orang dulu sembahyang baca pendek-pendek je. Saya tanya orang lama-lama ni kan. Orang dulu sembahyang baca ayat lazim je. Keluar-keluar masjid, lang gelap, lampu tak ada. Pelito je. Turun-turun masjid, selipar tak ada. Apa cari cik? Selipar tu, tak tahulah, dia orang salah pakai kot. Tapi tak apalah. Cik pakailah mana-mana dulu. Tak apa. Balik kaki ayam orang tua tu. Kan? Baca pendek-pendek je. Sekarang baca juzuk. Manjelong. Habis semayang, keluar. Cik apa bang? Lipo dia orang ni buta ke main pakai. Pakailah mana-mana lubang. Dia pun cari selipar yang baru lah. Rembat lah selipar orang. Pasal tu yang tinggal kat masjid ni semua selipar nak putus je. Tu baca panjang. Tapi tak apa. Lain kali kita berjumpa lagi. Kalau tuan-tuan nak panggil. Kalau tuan-tuan tak nak panggil, malam ni dah selesai. Tajuk dah habis. Kacau Ustaz. Kan? Jadi mohon maaf terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Memang saya saja singgung. Sebab nak bagi faham bab tauhid ni, banyak orang tak faham. Kan? Sembang bab tauhid, lalu kat kubur pun takut. Tak payah sembang bab tauhid. Sembang bab tauhid, lalu kat kubur, relax. Tak ada duit, relax, tenang. Kan? Semua tenang, tak ada apa risau. Sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada dengan kita. Apa nak bimbang? Dia Maha Kaya, semua dia. Dia dengan kita memang. Tak ada duit, relax, tenang. Tak ada bini, tenang, relax. Bini ramai, tenang. Ini baru bini 4, mula serabut. Ibu-ibu dah mula pening. Laki nak kahwin lagi 2, laki apa? Orang kalau Tuhan ada kat sini, laki nak kahwin 2, silakan bang. Kalau abang mampu, sila. Kau tak marah kau? Tak ada. Kau nak sign surat? Bak sini. Nikah. Boleh ibu-ibu? Boleh? Dan sembahyang hari-hari ni yang telekung, boleh? Tak boleh? Bukan kenal Tuhan. Malam ni kan tengok, kenal tak kenal Tuhan, balik cuba cah laki bini tu. Abang nak nikah lagi seorang lah. Bang, ambil lagi korang. Nak tanda tangan ni. Makna tu dah kenal Tuhan lah tu. Tapi cuba abang buat bang tengok. Tu belum kenal. Jam. Hantar rumah bapak aku. Jangan okay tu.
Tapi tak apalah, kita sambung lagi. Kita sambung lain kali. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan, mohon maaf sekali terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Pengajian tauhid ni sangat penting, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mengajilah. Mengaji yang basic. Ni basic yang saya sebut ni, bukan tinggi. Yang basic, sampai tuan-tuan baru boleh lafazkan kalimah la ilaha illallah. Sebut itu pun takut. Sebab ni aku dah janji dengan Tuhan, silap hari bulan kalimat ni nyeksa aku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.